Macam mana dah? Dah boleh. Kepulauan Darul Ihsan. Jadi tema yang kita nak bincangkan pada hari ini agak menarik walaupun berkaitan perkara yang berbahaya dan juga sensitif, tetapi saya kira ini satu topik perbincangan yang perlu diberi perhatian oleh mahasiswa dan juga seluruh rakyat Malaysia. Jadi pertama saya perkenalkan panel kita iaitu saudara Muhammad Shazwan Irfan bin Nazar selaku Presiden Kelab Mahasiswa Pemadam UNICEL yang berpengalaman luas melibatkan menjalankan bahaya berkaitan dan juga bahaya dadah dalam kehidupan. Okey, beliau juga merupakan pelajar dalam jurusan ijazah sarjana muda pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, TESOL, semester yang ketiga. Ke tahun ketiga. Semester ketiga. Semester ketiga masih muda lagi. Apa khabar Shazwan? Sihat Sihat alhamdulillah. Okey, untuk makluman saudara-saudari bahawa Kelab Mahasiswa Pemadam UNICEL ini telah ditubuhkan pada tahun 2018 dilancarkan sendiri oleh Yang Amat berbahagia YB Amiruddin Syari selaku ketika itu sebagai Menteri Belia dan Sukan, sebagai Exco Belia dan juga Sukan, tapi sekarang ni sebagai Menteri Besar Selangor. Jadi ini merupakan komitmen daripada Kerajaan Selangor dan juga NGO Pemadam Selangor yang menaungi Kelab Mahasiswa Pemadam. Okey, yang kedua panel kita yang juga tidak asing lagi, saudara Muhammad Fikri bin Abdul Hamid selaku Presiden Grup Sukarelawan Darul Ihsan yang juga merupakan sebagai Majlis Perwakilan Pelajar MPP UNICEL kampus Shah Alam. Fikri sihat, apa khabar Fikri? Fikri, anda masih bersama dengan kita? Hello Fikri. Shazwan dengar suara saya? Dengar. Shazwan dengar suara. Fikri, okey, mungkin ada gangguan internet tadi Fikri? Ya saya. Apa khabar Fikri? Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Okey, jadi boleh kita teruskan Boleh insyaAllah. Okey, baik. Jadi grup Sukarelawan Darul Ihsan dah ditubuhkan hampir 1 dekad 10 tahun dengan mempunyai pengalaman berbagai dalam bidang kesukarelawan. Mungkin boleh kongsikan juga nanti peranan pertubuhan sukarelawan ni dalam membantu pencegahan bahayanya dadah ni lah secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi dalam catatan latar belakang Muhammad Fikri ni pernah juga bekerja di KFC Action 9 dan juga Al-Rosa Restaurant. Jadi kalau Fikri ni kalau kerja je memang dekat kedai makan lah. Pengalaman tu Sebelum ni alumni UNICEL di dalam jurusan Diploma in Accountancy Shah Alam so sambung pengajian di peringkat bachelor sekarang betul? Tak. Sekarang ni masih lagi diploma.
Ya, masih diploma. Okay. Diploma Accountancy 2018 sehingga akan tamat 2021. Ya, Okey, insyaAllah baik. 2021. Lepas tu boleh sambung ini lah. InsyaAllah. Okey, baik. Kita nak mulakan perbincangan kita. Untuk makluman semua, Campus Lifestyle ini kita kolaborasi dengan pengajaran Pusat Jaringan Komputer juga Kegiatan Pelajar, Komnet, bersama dengan Majlis Perwakilan Pelajar. Ini sebagai inisiatif untuk kita menggerakkan kita pelajar secara virtual atau secara maya. Jadi mahasiswa kita yang berada di kampung ataupun terperangkap di rumah sewa harus mengikuti siri-siri perbincangan Campus Lifestyle ini supaya kita sama memaskini apa perkembangan-perkembangan yang terkini yang berlaku. Terpasti program ini disokong padu oleh bahagian pengguna pelajar dan juga jaringan komputer HB. Baik, saya nak terus kepada soalan perbincangan kita yang pertama pada panel kita, saudara Syazwan. Syazwan, mungkin berdasarkan pendedahan ataupun perbincangan, diskusi dengan rakan-rakan siswa pemadam AADK ataupun pihak-pihak yang berkaitan, mungkin boleh kongsikan sedikit isu-isu penyalahgunaan dadah di IPT, bukan saja dalam konteks Unicell, tapi secara meluas lah di seluruh Malaysia, kalau pun ada maklumat-maklumat yang lain. Silakan. Okay, so Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okay, bermula dengan isu yang paling boleh dikaitkan dengan pelajar. Isu dadah. Isu dadah dengan pelajar, remaja ni memang betul berkait lah. Asal ada pelajar je mesti ada masalah dadah. So dadah ni dia sama ada adalah bahan semula jadi ataupun bahan kimia lah yang berkeupayaan untuk memanipulasikan minda ataupun mengubah cara badan kita berfungsi. Okay, dadah ni sebenarnya bermaksud ubat dan dia tidak membahayakan jika diambil mengikut dos yang dibenarkan. Tapi bila kita mengambil dadah tersebut melebihi dos yang disarankan oleh doktor, itu term yang wujudlah penyalahgunaan dadah. So disebabkan kita mengambil melebihi dos yang selamat, dos yang direkomend yang disarankan oleh doktor. Masalah dadah juga, dia menyebabkan ketagihan. So asal memang dadah akan menagihkan selalu pada penggunaan kedua atau ketiga lah. Ada juga pada penggunaan pertama tapi agak kurang. So antara dadah yang paling popular lah dengan pelajar. Ganja, heroin, kokain, sabu, ecstasy. Dan yang paling popular di pelajar universiti? Di pelajar universiti. Mahal lah dadah ni? Dadah ni dia agak mahal tapi disebabkan ketagihan yang sangat melampau tu, diorang tak boleh berfikir tau. So, bagi penagih ni, dadah ni lebih penting daripada keperluan diorang lah. So lebih penting daripada makanan, daripada keperluan asas yang lain lah. So, diorang sanggup berlapar demi mendapatkan dos, mendapatkan high diorang tu. Jadi mereka menggunakan duit pinjaman dan juga duit beasiswa untuk mendapatkan semua dadah ni Boleh jadi. So dia tak tak mustahil sebab memang betul memerlukan dadah tu. So kadang-kadang sanggup tipu mak bapak juga, kata nak duit nak beli buku, beli dadah dan sebagainya lah. Okey, itu yang realiti yang berlaku di dalam kalangan mahasiswa IPT. Jadi ini merupakan satu kerisauan kepada kita kerana kita tahu mahasiswa
adalah tonggak utama yang akan menjadi pemimpin negara dan juga akan memacu ekonomi dan juga kemajuan negara. Jadi satu kerisauan kepada kita sekiranya dan sedadah ini mempengaruhi mahasiswa secara langsung atau tidak langsung. Jadi saya nak menarik perhatian panel kedua. Mungkin boleh berikan pandangan agak-agaknya lah ataupun mungkin ada kajian dan sebagainya. Faktor mahasiswa terjerumus dalam penyalahgunaan dadah. Sebab kita tahu mahasiswa ni kan boleh fikir, dah memayis, dah besar panjang. Takkan tak boleh membezakan yang baik dan yang buruk ni. Saudara Fikri, bagaimana? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar jelas? Jelas. Okay. Okay. Dan juga boleh. Okay, soalannya adalah faktor mahasiswa terjebak dalam dadah. Okay, macam ni lah. Sebelum ni saya ada pernah juga join Campus Live Talk ni waktu hari Isnin tu pukul 9 bersama dengan saudara Zaini membincangkan tentang disiplin dan kebersihan. Jadi saya ada petik satu faktor yang mana antara paling berat lah yang dihadapi oleh mahasiswa. Ya, tapi benda ni dia macam dia biasa mahasiswa tu tak sedar. Jadi faktor dia adalah pengaruh rakan. Jadi kita tak sedar kita dipengaruhi oleh rakan kita, rakan sekeliling kita. Terutama sekali siapa yang biasa duduk dalam grup lah. Okay, jadi grup tu bila dia berada di tengah-tengah grup tu, dia tak akan sedar yang dia terpengaruh dengan grup tu. Ini grup. Jadi baik dengan grup apa ni? Grup masjid ke? Grup lingkaran kawan dia lah. Kenalan dia lah, yang mana dia selalu bersama kan, dalam kelas, di luar kelas yang mana dia selalu kalau lepak kan. Jadi dipengaruhi oleh rakan ni, sama ada rakan tu baik atau buruk. Okey, jadi antara faktor utama penyalahgunaan dadah ni biasanya rakan. Sebab rakan ni kalau mana yang dah terbiasa dengan dadah ni dan dia masuk dalam grup yang baru, kan, masuk universiti, jadi mungkin ada pisah sikit lah dengan rakan-rakan lama. Jadi dia masuk grup baru dan dia seorang penagih dadah. Jadi bila dia berada di grup baru, dia ada dua pilihan, sama ada dia nak ikut grup baru atau grup baru ikut dia. Jadi biasa bila dah ketagih dadah ni, okey lah, kita manusia ni ada nerve system, ada circuit dia. Contoh, saya bagi contoh. Kalau orang ni dia ada simpan crush dengan orang ni, nerve mana yang diaktifkan? Circuit mana yang digunakan oleh otak untuk aktifkan perasaan tu? Okey, kalau dia nak makanan, nerve mana yang diaktifkan oleh otak untuk perkara tu? Tapi bila dadah masuk secara berlebihan, semua circuits ni dia akan rosak, dia akan minta satu je, iaitu dadah. Okey, jadi bila seorang penagih dadah ni masuk ke circle baru, paling chances paling rendah untuk dia ikut grup baru sangatlah rendah. Jadi pilihan dia akan ambil untuk grup baru ikut dia. So dia akan pengaruh rakan dia lah. Okey, nak try tak rokok ni? Tapi trik kan. Macam zaman sekarang pun dah ada dadah dalam flavor vape kan. Ada student jual 200 setengah. Jadi orang tak tahu. Orang ingat ni rasa apa? Rasa sedap. Rasa macam nak terbang. So jadi orang try. Jadi bila kawan dia try, terjebak lah. Jadi saya ada buat beberapa kajian sikit lah. Tak adalah macam terlalu mendalam, tapi saya perasan dalam satu artikel yang dikeluarkan oleh mahasiswa UiTM, dia buat kajian. Golongan penagih ni ada 3 jenis. Satu yang betul-betul penagih dadah. Kedua yang dieksperimen. Yang ketiga yang telah dieksperimen. Jadi kita mahasiswa juga biasa itulah bila masuk kampus ni, bila masuk alam universiti, kita bertemu dengan orang baru ni, kita kena pandai lah pilih kawan Sebab dalam statistik 2019 kan 74% orang yang umur 19 kes baru adalah orang yang umur 19 hingga 39 tahun. Jadi kalau ada 10 kes baru 39, iaitu antara kita lah. Kita yang mahasiswa yang umur muda lagi ni kan. Jadi benda ni bahaya. Biasa itu faktor kawan. Yang kedua faktor environment.
Kan kalau dia macam masuk ke kelab malam kan, kita tahu kelab malam tu macam-macam ada. Yang ketiga tu faktor diri dia lah, sama ada dia depress kan, dia sedih. Bila orang depress ni dia rasa apa point nak teruskan hidup kan, baik aku try benda ni kan, nak tengok lepas tu bila dia try dah dia rasa happy, tapi benda tu sekejap je. Jadi itulah antara 3 faktor yang saya boleh rumuskan lah antara kenapa mahasiswa boleh terjebak dalam dadah. Wallahu alam bisawab. Yang saya serahkan pada moderator. Okey, baik jadi pelbagai faktor mahasiswa terjebak. Jadi bukan saja mahasiswa tapi orang yang dah bekerja sebab kalau data tadi 39 tahun, saya 39 tahun. Maksudnya orang yang berusia saya yang dah bekerja juga tidak ternafi ataupun tidak mustahil untuk terjebak dengan penyalahgunaan najis dadah ni. Mungkin saudara Syazwan nak tambah sikit berdasarkan pengalaman ataupun interaksi dengan kawan-kawan selain daripada 3 faktor lain. Putus cinta, tak dadah. Bosan tak tahu buat apa kat PKP ni, tak dadah. Lagi-lagi sekarang semua boleh hantar secara delivery kan. Sebab baru-baru ni ada berita di Kata TV melaporkan ada yang menghantar barang ni rupa bawa juga dengan air ketum dan juga dadah. Jadi maksudnya walaupun PKP sedang berlangsung, gejala ataupun ketagihan dadah ni berterusan jadi mungkin ada satu tambahan yang boleh ditambah oleh program. So dia sebab dia orang dah ketagih, penagih dah ketagih. So dia orang akan cuba untuk mencari setiap jalan yang possible lah untuk dapatkan dadah tu. So walaupun kita sedang PKP, tapi still penyalahgunaan dadah ni still banyak lah, still aktif macam biasa. Tak menurun langsung. Sebab dia orang betul-betul tak boleh duduk tanpa dadah. Dia orang macam nak mati, macam nyawa-nyawa ikan sebab tak dapat dos yang selalu dia orang ambil lah. So faktor yang dia faktor depression jugalah, faktor emotion, faktor mentality yang tak berapa nak kuat. So kawan bagi ni sikit terus ambil sebab percaya kawan. Kan kawan ni baik, dia takkanlah dia nak rosakkan hidup kita kan. Dia nampak macam tu lah, tapi sebenarnya kawan kita yang akan menarik kita ke dalam gejala penyalahgunaan dadah. Okay, so yang seperti yang disebut oleh Muhammad Fitri, kumpulan penagih ni masuk kepada kumpulan yang baru. So sama ada nak ikut diorang ataupun diorang ikut kita. So itu menunjukkan bahawa keberhasilan ataupun keberanian, kesungguhan rakan-rakan penagih dadah ataupun pusher ini lebih mesra, lebih santai mendekati prospek penagih-penagih baru ataupun penagih berulang. Jadi bagaimana sepatutnya yang dimainkan peranan oleh persatuan-persatuan pelajar, pimpinan-pimpinan mahasiswa supaya ada daya tarikan yang ke arah nilai yang positif. Sebab kita sedang bersaing kelompok-kelompok yang baik dan juga kelompok-kelompok yang promosikan najis dadah ni. Mereka sudah tarik menarik. Jadi bagaimana pemadam, mahasiswa pemadam dan juga volunteer boleh mainkan peranan supaya mereka ni terus jauh ataupun benci kepada dadah. Okay, so contohlah kalau kita ada kawan baik kita yang terjerumus dengan penyalahgunaan dadah ni.
So apa yang patut kita buat, jangan terus report kepada pihak berkuasa. Jangan tambahkan masalah yang dia sedang hadapi tu. Cuba bantu dia. Okay, cari kaunselor kesihatan, doktor dan juga profesional lain lah, untuk memberi penjelasan tentang bahayanya penggunaan dadah ni pada jangka masa yang panjang. Okay, so kalau kita just ambil jalan pintas lah, shortcut, kita terus report dia ke polis. Lepas tu dia masalah ni tak akan selesai. Dia akan lagi tambah masalah. Kawan kita yang kena tangkap tu dia akan makin stres sebab dia, dengan masalah yang dia kena saman, kena lock up semua. So kenapa kita nak bermusuhan sedangkan kita boleh berkawan? So paling berkesan lah untuk menamatkan penyalahgunaan dadah ialah dengan cuba membantu daripada terus lah tu je lah. Okey, baik. Oleh Nawi Yusof 1978. Dan dia menerangkan data faktor kenapa orang Melayu terjebak dengan dadah ni. Satu, rakan, kerusingan, ingin tahu, mudah dapat dadah. Kalau orang Cina pula, rakan, kerusingan, ingin tahu, kurang pengawasan ibu bapa. Kalau daripada etnik India, rakan, kerusingan dan juga ingin tahu. Jadi setiap etnik ataupun golongan ni berbeza faktor mereka menyalahgunakan dadah di kampus. Ni kes pelajar mahasiswa. Jadi maksudnya mahasiswa, pimpinan mahasiswa, rakan-rakan siswa kena berperanan lebih agar kita dapat mengenal pasti simptom ataupun ciri-ciri mungkin penagih atau tidak. Mungkin boleh kongsikan apa ciri-ciri orang ni dia ketagihan sesuatu. Kalau ketagihan KFC, hari-hari dia pergi KFC makan KFC kan. Kalau dia ketagihan ketum, dia tanam ketum ke ataupun dia minum setiap pagi ke. Jadi kalau macam dadah ni, ada ke tanda berkenal pasti? Jadi kalau rakan-rakan siswa kita tak luar sana, cuba tengok dia ni mata merah ke, mamai ke atau macam mana. Kita boleh kongsikan. Okey. Soalan ni adalah betul macam mana kita nak kenal pasti rakan-rakan kita, rakan-rakan mahasiswa sama ada terjebak atau tidak terjebak. Betul eh? Ya, okay, ya. Pertama sekali, Hello Fikri. Tak terputus Rasa terputus kot. Mungkin Syazwan boleh tambah sikit. Okay, pasal cara-cara nak tak nak tahu tanda-tanda ni. Tanda-tanda nak mengenal pasti. Bukan soal mahasiswa saja, mungkin ahli keluarga kita yang terdekat, jiran kita. Jadi kita boleh membantu lebih awal. Okay, dadah ganja lah, cannabis. Dia antara dadah yang paling popular lah. Jarang lah nak jumpa orang yang tak kenal ganja ni apa kan. So ganja ni dia selalunya lah diambil untuk mengurangkan stres dan juga menenangkan pengguna. Selalunya lepas exam ke, lepas kerja ke, kan dah penat, dah nak relax je. Lepas exam ke sebelum exam? Lepas exam sebab sebab ganja ni bukan dia stres tu lepas sebelum exam dah stres. Lepas exam ni dah relax. Tapi ganja ni dia depressant. Dia dadah jenis depressant. So kalau ambil sebelum exam tu memang kantoi lah. Ganja ni dia memanipulasikan minda. Dia mengurangkan kadar responsif dan juga mengurangkan tekanan dadah. So mata yang merah yang kita nampak ni,
dia sebab saluran darah dekat mata ni dia mengembang. So tekanan darah mengurang dan so mata dia nampak lagi merah lah. Jadi kalau mata merah tu maksudnya salah satu faktor lah, tidak semestinya. Salah satu Kita faktor bangun lah. tidur lambat pun merah juga. Dan pun merah juga. Atau tanda-tanda lain ada? Tanda-tanda lain apa, kadar responsif dia. Apa, dia tak responsif sangat. So macam kita buat macam tu dekat dia. So dia macam duduk sekejap. Dia boleh macam tu. Dia blur-blur macam Patrick lah. Mamai Patrick macam SpongeBob. macam tu. Dia betul-betul slow lah sebab tekanan darah dia kurang. So dia macam dia betul-betul relax. Dia takkan tekan langsung. Okey, baik. Nampaknya Fikri telah kembali ke pangkal jalan Fikri masih bersama dengan kita dalam Campus Live Talk. InsyaAllah. Okey. Mungkin Fikri kita sambung balik terputus tadi. Tanda-tanda tadi saudara-saudara dah ceritakan tentang tanda mata merah, kemudian dia blur-blur, jadi perlahan sikit. Mungkin ada tambahan-tambahan tanda-tanda yang lain kalau Fikri boleh kongsikan. Okey, betul lah macam saudara Syazwan beritahu tadi, mata kadang ada warna-warna dia sendiri sebab dekat mata ni dia ada saluran untuk yang bila dadah tu masuk tu dia boleh menyebabkan sel-sel dekat mata ni rosak, jadi berlaku perubahan warna lah kat situ. Yang kedua tu responsif. Memang betul lah sebab bila dadah kita ambil dadah berlebihan ni, dia akan menghasilkan dopamin. Dopamin ni okey lah, macam kalau kita suka buat sesuatu, maksudnya dopamin tu dihasilkan oleh badan. Sebab badan suka kita buat benda ni. Okey, tak kisah baik atau buruk selagi kita suka, itulah maksudnya dopamin ada. Jadi dopamin ni macam sumber tenaga tau. Kalau manusia tak ada dopamin untuk buat sesuatu tu, dopamin tak dihasilkan ketika buat sesuatu, dia takkan minat untuk buat benda tu. Ataupun dia takkan ingat apa yang dia nak belajar benda tu. So, bila ambil dadah, dopamin, otak akan hasilkan dopamin secara maksimum. Atau mungkin sampai tahap melebihi kemampuan lah. Okay. Tapi benda ni tak bertahan lama. Okay. Lepas dopamin tu habis, badan tu dia akan jadi lesu, nak tidur. And lepas lesu tu, itu sebab responsif dia rendah. Bila orang cakap apa dia tak dengar Bila buat kerja pun lemah online. Jadi maksudnya kalau orang yang selalu tidur tu salah satu tanda-tanda lah betul lebih kurang lah. Tapi tidur dia ni mungkin lain lah, macam tidur mati betul lah. Dan dia tidur merata pun tak kisah. Janji baring, janji lena, tidur. Okay, itu antaranya. Yang selain daripada itu, dia punya cara percakapan atau cara komunikasi dia kalau bila dah lemah, dah macam dah tak ada tenaga apa semua, dia akan main lepas je apa dia nak cakap ataupun dia malas nak cakap apa-apa. Okay, kita dapat rasa lah bila dia cakap tu macam lencong sikit macam tak betul budak ni main belasah je itu maksudnya dia tengah ni lah, dipengaruhi dadah. Kan biasa kalau kita tengok orang yang mabuk ni kan, kalau cakap apa pun dia main lepas je kan. Dia lebih kurang macam tu lah. Okay. Jadi itu antara saya ingin kongsikan kajian yang dibuat oleh ADK yang belajar program diploma dan ijazah. Mana yang lebih ramai terpengaruh dalam dadah ni? Data menunjukkan dalam tempoh tahun 2000 ke 2010, dalam satu dekad, pelajar diploma lebih ramai terjebak dengan nazir dadah ni berbanding pelajar ijazah. Jadi mungkin Fikri boleh ambil perhatian juga kenapa belajar diploma ni adakah lebih mudah atau lebih mudah terpengaruh dengan kawan-kawan. Okey, jadi saya nak menarik perhatian kedua-dua panel. Kita nak membantu rakan-rakan siswa kita yang ataupun ahli keluarga kita yang terdekat ke yang mungkin terjerumus atau terjebak. Kita kena bantu sebagai support system. Okay, sebab kalau terlalu ramai yang polis tangkap, tak selesai juga masalah. Sebab dia bukan masalah jenayah tapi masalah ketagihan. Jenayah tu apabila jadi pusher ataupun dia jual dadah. Jadi isu ni bukan isu baru, dah lama berkurun, berdekad.
boleh meruntuhkan institusi negara. Jadi mungkin boleh berikan carangan atau saranan bagi kita membantu rakan-rakan siswa yang telah terpengaruh dengan dada ni, dan juga yang belum. Orang kata mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi mungkin ada alternatif-alternatif yang boleh dicadangkan oleh kelab pemadam UNICEF dan juga grup Sekolah Darul Ihsan. Apa aktiviti-aktiviti yang boleh diketengahkan supaya orang yang telah terjerumus ni boleh keluar, dan juga orang yang belum mengenal jenazah dadah ni, dia boleh mencegah daripada terlibat. Syazwan. Okey. Cara nak mengelak dadah ni senang dicakap lah. Dia lebih senang cakap daripada buat lah. Kan? Dalam teori dia memang betul-betul nampak macam berkesan, tapi realitinya memang agak susah lah. Sebab remaja kan, susah dia nak dengar cakap. Okay, so yang pertama lah, yang paling utama dan paling penting lah, jangan mudah terpengaruh dengan ajakan rakan sebaya lah. Remaja ni memang betul-betul diorang akan selalu akan terpengaruh. Benda kadang-kadang bukan benda yang membahayakan pun. Contoh macam jenis trend ke apa-apa benda yang personal lah, dia akan terpengaruh. Okay. So kalau kita pun kena setkan mentaliti lah. Kita kena sedarkan dia orang kena berpengetahuan. Okay, kebanyakan pelajar yang menyalahgunakan dadah ni sebab dia orang kurang berpengetahuan lah tentang dadah ni. Dia orang just tahu apa yang baik pasal dadah ni, tapi dia orang tak tahu apa long term effect dia, short term effect dia. So dia orang just ambil benda yang baik dan dia orang tak nampak benda yang buruk. Macam tu je lah. So untuk mengelakkan ketagihan ni, so kita kena kalau boleh jangan fikir langsung lah pasal ni. Cuba sibukkan diri dengan apa-apa hobi ke, ilmu agama. Cari satu benda yang takkan bagi kita terfikir langsung lah pasal dadah ni. Sebab kadang-kadang terfikir tu memang dia akan rasa macam nak try. So ilmu agama juga mengajar kita kan untuk tidak mengambil Kalau pemadam sendiri mungkin boleh kongsikan kegiatan-kegiatan yang boleh ditawarkan kepada mahasiswa supaya mereka ada alternatif, ada pilihan untuk terlibat dalam kegiatan. So pemadam ni kami ada menyediakan consultation lah untuk pelajar-pelajar yang maybe rakan-rakan, maybe dia nak cari pihak yang boleh memahami. So dia boleh lepaskan apa yang dia rasa lah. So ini juga memudahkan proses untuk membantu pelajar-pelajar yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Fikri masih bersama dengan kita? Okay, saya. Apa ni, cabaran internet di Shah Alam tak berapa baik tak baik. semua dekat rumah, semua kat rumah, so semua pakai internet. Sebab work from home jadi memang semua mungkin ada tugasan. Dia bersaing kat situ. Mungkin kena tinggalkan zikir amalan tu lah. Okey Fikri, mungkin grup Sekolah Darul Ihsan yang ada banyak kegiatan kesukarelawanan ni boleh dikongsikan supaya mungkin mahasiswa di luar sana ataupun rakan-rakan siswa, orang yang sama ada terlibat dengan jenazah dia nak keluar, dengan terlibat dengan kegiatan
di volunteer ataupun orang yang dia tak pernah terlibat, dan kita boleh bantu untuk mereka langsung tidak terlibat dengan kaedah. Boleh kongsikan program-program yang dianjurkan. Sekali lagi Fikri hilang daripada radar kita. Nampaknya ramai orang Shah Alam yang bekerja dari rumah. Kalau Syazwan di mana sekarang ni? Di Nibun Tebal, Penang. Kalau di tempat ni dia lain dia agak baik. Okey, sementara kita tunggu rakan panel kita untuk kembali. Mungkin Syazwan boleh promosi sikit kegiatan-kegiatan pemadam yang dirancang dalam setahun atau sepanjang PKP, ada buat challenge ke yang mungkin kerjasama dengan NGO Pemadam Selangor ataupun AADK, adakah buat e-counselling ataupun sesi konsultasi secara online? Gerak pemadam ni dia masih sebab sekarang dengan ahli-ahli baru, dan so agak kami masih belum finalizekan lagi lah aktiviti program-program yang kami akan lakukan lah. Tapi tak silap saya kami akan lakukan camp lah, dan So memang ada merancang lah sebelum PKP tu, cuma sedikit terjejas apabila PKP Perintah Kawalan Pergerakan ni dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia, maka belum ada perancangan lagi lah untuk program bersifat maya. Jadi mungkin lepas ni Syazwan selaku Presiden berbincang dengan rakan-rakan pimpinan dan juga ahli. Saya kira mahasiswa perlu terus terlibat masalah dalam sepanjang PKP ni terus berlaku. Jadi kita sebagai ejen perubahan kena turut terlibat membantu proses proses pembaikan tu lah. Okey. Radar kita masih hilang lagi. Okey. Kalau macam tu kita boleh teruskan Syazwan. So Syazwan, mungkin Syazwan dah 3 semester belajar di UNICEL dan yang sedang mengikuti ataupun yang akan pasal SPM, SDPM. Pengalaman Syazwan memilih UNICEL, apa kuliah, ada campus live dia dan segala macam kegiatan. Lepas tu sekarang ni dengan online kuliah. Jadi mungkin boleh kongsikan pengalaman tu. Okey, UNICEL adalah antara universiti yang paling unik lah, agak-agak unik di negara ni. Okay. Sebab ni saya bercakap untuk kampus BJ lah, sebab saya tak pernah pergi ke kampus Shah Alam lagi. Ya. Okay, so environment dia memang betul-betul bagi saya tenang lah untuk jenis pelajar yang tidak terlalu bergantung kepada teknologi. So bagi saya ni persekitaran di kampus UNICEL ni agak sangat tenang lah, dengan padangnya. Lepas tu lokasi UNICEL ni di hutan pula kan. So dia bagi saya lah, dia tempat yang tenang lah untuk belajar. Dan dia tidak begitu sesak. Okay,
Lagi satu, Mhm. pelajar-pelajar Indonesia ni multicultural lah. So bagi saya tempat institusi yang multicultural ni dia baik untuk mentaliti kita lah. So sebab dia dia penuh dengan apa? Dengan kaum-kaum yang lain terus boleh membantu sama sendiri, lepas tu dengan apa, so dia tak ada culture shock lah. Sebab kalau kita pergi satu tempat yang hanya dengan satu kaum saja, so dia agak dia akan effect mentality kita lah. Dia akan menjadi lebih Jadi apa nama, dengan kepelbagaian etnik dan juga budaya, itu satu pengalaman yang menarik untuk dikongsikan di kampus UNISEF. Mungkin banyak universiti pilihan yang ada di dalam universiti di Malaysia ni kan. Mungkin Syazwan boleh nyatakan sebab apa pilih UNISEF? Saya pilih Indonesia sebab saya ingin menjadi cikgu lah. Saya ingin mengajar murid-murid. So bila saya dapat tawaran untuk belajar TESOL di foundation TESOL di Indonesia, so tanpa berfikir dua kali dah saya terus accept lah. Sebab UNICEF macam mana saya nak kata, dia agak personal sikit. Tertarik lah dengan saya tak boleh nak explain sangat. Syazwan peserta derma siswa ke? Ya, saya peserta derma siswa. Yang baiknya dengan derma siswa lah, dia betul-betul membantu lah. Kan dari segi kewangan kan. Imagine belajar foundation tak perlu bayar apa-apa. Just bayar UN hostel je. Ada ke universiti lain yang buat macam tu? So itu yang menarik tawaran istimewa daripada Universiti Selangor. Istimewa lah. Bagi saya memang betul-betul memang betul patut pilih Indonesia, patut masuk Indonesia lah. Walaupun Syazwan bukan anak negeri Selangor anak mami. Maksudnya UNICEF tanpa diskriminasi, tanpa memilih, kita menawarkan kepada semua pelajar lepasan SPM, STPM dan negara lah. diploma seluruh negara kepada pelajar Selangor saja. Jadi kita mintalah rakan-rakan lepasan SPM yang berminat untuk bergabung bersama dengan Syazwan di kampus Bistarajaya ataupun Kawasan Dr. Fikri di Shah Alam untuk melayari laman web unicef.edu.my untuk mendapatkan maklumat lanjut dan boleh daftar pada terus. Untuk makluman Syazwan dan juga rakan-rakan di luar sana, kuliah kita telah bermula dan kuliah bersempena dengan PKP ni diadakan secara online. Jadi pelajar baru juga telah mulakan kuliah mereka. Satu pengalaman yang menarik, yang mengujakan. Sekala-sekala talian terputus sebagaimana yang berlaku pada rakan kita ni, saudara Fikri. Jadi inilah biasalah realiti bila kita adakan online. Kadang-kadang talian tak berapa menarik, dia terputus. Tapi saya ingat hubungan silaturahim ni kita boleh teruskan. Okey, Fikri dah kembali ke udara. Kita cuba. Alhamdulillah, Fikri telah kembali ke pangkal jalan. Jadi Fikri tadi sambung sedikit perkongsian. Tadi Syazwan dah kongsikan kegiatan yang digerakkan oleh Madam dan mungkin Fikri boleh kongsikan apa kegiatan yang dilakukan sepanjang PKP ni di bawah grup Sekeruan Darul Ihsan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar jelas
Jelas alhamdulillah. Merdu. Ah, harap-harap tak hilang kejap lagi. Okey. Apa yang dilaksanakan oleh Grup Sukarelawan Darul Ihsan sepanjang PKP, pertama kami sedang melaksanakan satu kempen yang mana dipanggil kempen bantuan barang dapur. Yang ni dia dijalankan oleh Grup Sukarelawan Darul Ihsan dari Shah Alam lah, tapi gerak kerjanya kita gabung dengan BJ dan juga kempen kit kebersihan diri KKD juga dilaksanakan. Kita macam selari lah pergerakan tu. Jadi untuk yang kedua-dua ni total responden melebihi 150 lah. Jadi dan kita telah berjaya membantu sebanyak hampir 100 keluarga dan masih berbaki tu masih lagi menunggu giliran untuk dibantu. Dan kepada rakan-rakan yang di luar sana, kalau ada yang kenalan yang terputus bekalan bantuan dapur bekalan dapur ataupun memerlukan bantuan dari segi makanan atau kit kebersihan diri, boleh terus berhubung dengan saya ataupun saudari Syahira. Dia setiausaha Majlis Perwakilan Pelajar. Boleh berhubung dengan kami untuk mohon bantuan. Dan kedua, kita bakal buat satu program berkaitan dengan media. Yang ni dijalankan oleh Grup Sukarelawan Darul Ihsan daripada Besar Jaya, dan perancangan yang sedang dirancang adalah dakwah tazkirah online bersama dengan ustaz di luar sana. Kita mungkin akan buat di platform Instagram, tapi ini baru perancangan. Kita tengah kemaskan lagi lah perancangan ni, macam mana kita boleh execute rancangan ni dengan jayanya. Jadi itu antara kita punya perancangan lah untuk Grup Sukarelawan Darul Ihsan. Saya serahkan kepada moderator. Okey Fikri, kita juga maklum dalam sesi pertama bersama dengan Presiden MPP Saudara Fakir, ada digerakkan inisiatif untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang terkandas. Jadi kalau kategori mahasiswa-mahasiswa yang terkandas di kampus ni juga boleh mohon bantuan yang digerakkan oleh di volunteer. Ya, boleh. Memang boleh. Cuma jadi boleh terus direct kepada Fikri lah untuk daripada saya lah. Okey, baik. Jadi sekiranya ada makluman ataupun rakan-rakan bukan sahaja mahasiswa tetapi juga masyarakat awam yang memang terputus bekalan, jadi boleh hubungi saudara Fikri lah. Okey, baik. Kita ada soalan yang dikemukakan oleh kita punya komentar kita. Satu soalannya, apakah tindakan universiti jika pelajar tertangkap dalam penyalahgunaan dadah lah dengan pelajar di kampus? Bagaimana pula kalau di luar kampus terdapat tertangkap? So maksudnya soalan ni kita kantoi kalau dalam asrama apa tindakan universiti. Kalau di kalangan mahasiswa yang kantoi penggunaan dadah ni, biasanya ini saya ingat saya akan respon akan dimasukkan dalam majlis tata tertib universiti dan kita akan bersidang dan mengesahkan maklumat tu. Kemudian ketetapan akan diambil lah sama ada buang universiti ataupun tengoklah case by case sama ada case itu case yang betul dapat disabitkan dengan bukti dan sebagainya. Tapi kolaborasi ini berlaku dengan pihak berkuasa seperti agensi polis dan juga AADK. Dan sebenarnya kita juga dari masa ke semasa ada kerjasama dengan AADK untuk adakan saringan ujian air kencing secara random lah di kampus. Bukan sahaja di Indonesia tetapi seluruh kampus di seluruh Malaysia. Okey, baik. Kita dah di penghujung. Jadi mungkin saudara Syazwan dan juga saudara Fikri boleh memberikan satu rumusan daripada topik perbincangan kita ni, penyalahgunaan dadah di universiti ni. Mungkin rumusan, saranan, apa yang kita boleh mainkan peranan sebagai kepimpinan mahasiswa dan juga rakan siswa. Silakan. Okey, jelas Jelas. Kena pastikan jelas tak jelas. Okey.
saran pada saya kepada rakan siswa, baik yang dah lama berada di situasi kehidupan universiti maupun yang baru nak menceburi kehidupan universiti. Pertama sekali, kita punya base, kita punya foundation kita ni, kita punya core dalam diri kita ni, pegangan kita ni kena teguh lah. Kita kena latih diri kita untuk berpegang pada prinsip hidup kita. Okey, ini penting supaya kita tak mudah dipengaruhi. Okey. Jadi bila apa-apa juga situasi kita berada, kan, jumpa kawan baru, kan, ataupun masuk dalam grup baru, kita boleh dapat bezakan yang mana baik, mana buruk. Sebab kalau orang yang tak ada pegangan prinsip ni, kan, dia main masuk universiti kan, okay, nak berjaya dalam pelajaran, nak graduate degree kan, nak apa tu, combo untuk diploma. Dia hanya masuk macam tu saja. Tapi bila dah masuk, dia tak sedar yang dia dipengaruhi sebab dia tak ada prinsip. Dia tak ada dia punya orang panggil pegangan hidup dia. Jadi dia akan ikut orang punya pegangan lah, orang punya prinsip. Okay, kita sebagai mahasiswa kalau nak selamatkan diri kita ni, kita kena ada foundation yang kukuh, pegangan yang jelas, prinsip yang tetap. Okay? Dan pastikan prinsip tu bagus lah. Janganlah kita pegangan kukuh, prinsip tetap tapi seorang penagih. Jadi dia tak kena kat situ. Jadi itu pesanan saya yang pertama lah. Yang kedua, kalau kepada umat Islam, banyakkanlah dekatkan diri dengan Allah, sebab kita apa-apa pun ujian tu yang datangkan tu Tuhan juga yang beri. Yang bukan penagih dada, tapi Tuhan yang beri. Penagih dada tu cuma asbab saja. Okey. Jadi ujian tu ada tak ada itu ketetapan Allah. Cuma kita ni yang macam mana kita react dengan perkara tersebut lah. Sama ada kita mampu tak mampu. Okey, tapi jadi siapa yang boleh bantu kita cumalah diri kita dan juga Allah. Okey. Jadi pada rakan-rakan Islam kita yang sedang mendengar maupun di luar sana, banyakkan inilah, dekatkan diri dengan Tuhan supaya kita secara tak langsung kita boleh selamatkan rakan sekeliling kita. Bukan kita ikut rakan sekeliling kita, tapi kita selamatkan rakan sekeliling kita. Itu yang lebih baik lah. Okay. Jadi itu saya punya. Okay, yang ketiga, banyakkan masuk join club lah. Sebab biasa orang yang masuk club ni di universiti, club ni bukan saya sajalah, tapi bila masuk club ni, orang yang dalam club tu dia akan dipengaruhi dengan pelbagai aktiviti yang berfaedah lah. Okay, macam bab kerja-kerja kemasyarakatan kan, saya tak langsung dia akan terikut. Dan dia mula-mula mungkin rasa terpaksa, tapi lama-lama dia rasa dia perlu lakukan benda tu. Itu yang penting lah, masuk club, cari kawan yang baik lah. Sebab biasa kawan-kawan yang bawa pengaruh baik ni biasa ada dalam club lah. Di dalam kelas ni kita tak boleh nak pastikan betul tak betul. Sebab orang yang dalam club ni yang engage dengan masyarakat luar. Okay, kalau dalam kelas kita engage dengan lecturer, dengan pelajaran. Tapi di dalam club ni kita akan engage dengan orang luar. Jadi kat situ, biasa orang dalam club ni boleh bantu kita lah secara tak langsung ataupun secara langsung. InsyaAllah, wallahualam. So, saya serang kepada saudara Syazwan pula. Okey, terus Syazwan, boleh berikan rumusan dan juga saranan kepada rakan-rakan kita di luar sana? Okay, so rumusan ni lah, dia pendek je lah. Ada slogan yang apa, kat kami selalu kata lah. Jangan try, nanti barai. Jangan try, nanti barai padu betul dia punya slogan. Kalau kita try, okay, selalunya dah ketagihan memang akan start dah daripada first try lah. Bila dah try first memang sangat susah untuk sembuh lah. Memang betul-betul dia akan betul jadi tak tentu akal, memang dia perlukan lah. So jangan cuba walaupun otak kita still macam kita curious, kita nak tahu kan, kita nak tahu macam mana rasanya. Jangan, bila dah terjebak memang so kita kena, at least kita kena cuba elak sedaya mungkin lah. Lagi tu dengan rakan-rakan kan, seperti Muhammad Fikri kata tadi, kalau kita kawan dengan penagih dada, so masyarakat akan nampak kita sebagai penagih juga walaupun kita tidak menagih dada. Okay, still, so
cuba kawalkan circle kita, kawalkan bulatan kita. Jangan berkawan dengan penagih dadah, penjenayah dan segelintir individu yang tak bermoral lah. Cuba berkawan dengan orang-orang yang baik. So lama-lama long term effect dia, kita pun akan terbuka hati untuk jadi baik lah. Itu saja dari saya. Okey, baik. Sazwan dan juga Fikri dia telah di penghujung perbincangan yang menarik tentang tajuk kita pada pagi ini, penyalahgunaan dadah di universiti. Jadi bukan saja kepada universiti sebenarnya cabaran ini, tetapi kepada negeri dan juga negara, bahkan seluruh dunia. Bukan saja dadah-dadah yang asli ini, tetapi dadah sensitif juga sentiasa dihasilkan dengan cara yang kreatif, dengan cara yang pelbagai, sehingga untuk pendakwaan kepada jenis dadah yang baru ni sukar untuk kita buat pendakwaan di peringkat undang-undang. Jadi inilah satu langkah usaha kita yang kita boleh mulakan. Semoga wacana-wacana seperti ini boleh dikembang luaskan dan hashtag jangan trend nanti marah sebagai satu ingatan kita bersama. Cuba perkara yang boleh membanggakan keluarga kita, universiti kita dan juga diri sendiri. InsyaAllah terima kasih kepada semua yang telah mengikuti Campus Live Talk. Jangan lupa untuk ikuti acara sesi pada malam ini yang juga menarik, yang akan moderatornya dipimpin oleh FPP. Terus yang tak dapat mengikuti secara live boleh ikuti di dalam Facebook Majlis Perwakilan Pelajar Unisel dan juga mohon disebarluaskan kepada medsos masing-masing. Terima kasih Fikri dan juga Sazwan. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada host kita, saudara Alia, MPP, yang telah membantu kita siapkan acara ini. Kita jumpa lagi.